Kan kita nak biarkan parti yang membeli undi rakyat ni, merosakkan anak-anak muda kita dengan duit. Takkan kita nak bersekongkol dengan parti ni lagi? Kita nak negara kita ni lebih bersih. Kalau bila pemimpin UMNO yang tak bersih ni, semua kita nak lihatkan. Tapi ada yang kata tak ada bukti yang H2O buat kerja-kerja ni tu. Apa tak ada bukti? Aku dah report dah Jawatankuasa Disiplin Parti. Boleh panggil apa ni, siapa nama tu, Yaakob Han. Boleh panggil, ada ramai lagi pemimpin UMNO boleh jadi saksi. Panggil balik kawan-kawan apa ni di Sabah tu. Hari ni dia orang pun macam nak masuk balik UMNO. Kan? Dia orang nak keluar daripada Bersatu, dia orang nak maintain SGRF. So dia orang boleh jadi saksi. Apa lagi nak takut? Dia orang dah bersama kita sekarang. Anytime dia orang boleh bagi keterangan. Baru ni nak elak apa lagi? Sudah ada bukti yang jelas. Haji Adi cakap. Kemudian ada ni calon Barisan Nasional apa ni Padang Serai, Perikatan Nasional Padang Serai. Dia pun cakap lepas ni kawan-kawan kita Isyamuddin, KJ apa semua sekali akan buat kerja Tasya dan Musa. Untuk mengambil alih parti dan kemudian tarik parti kita ni bersama dengan Perikatan Nasional. Nak bukti apa lagi? Tak cukup lagi. Pengakuan Presiden PAS dah lebih daripada cukup. Takkan lebay menipu kot. Lebay mana pernah tipu. Kalau ikut bahasa dia orang, lebay mana pernah tipu. Okey? Okey tak, apa ni, adakah UMNO akan buat apa ni, mengubah fraksi semula tu? Maksudnya yang timbalan menteri, yang dah jadi timbalan menteri jawatan yang dalam UMNO ni macam mana tu? Dilepaskan ke ataupun dibawa sekali? Kita kena faham, kerajaan tu kerajaan. Parti tu parti. Siapa yang duduk dalam kerajaan tak semestinya dia duduk dalam parti. Siapa yang duduk dalam parti tak semestinya duduk dalam kerajaan. Apa yang pasti, within 6 months daripada tarikh 19 November, tarikh pilihan raya, maknanya paling maksimum parti kena buat party election sebelum 19 bulan Mei. Sebelum 19 bulan Mei ni akan ada election parti. Bila ada election parti, ahli-ahli parti berpeluang untuk menggantikan kepimpinan parti. So it's a democratic party. Siapa pun boleh menawarkan diri. Aku je tak boleh. Sebab aku ada kekangan. Tu, adakah patut ada dengar-dengar lepas diterima jadi ahli biasa ni 3 tahun tak boleh bertanding. Lepas cukup 3 tahun, lepas pilihan raya umum yang ke-16 nak bertanding MT pun tak boleh. Kena bertanding JK bahagian dulu. Lepas bertanding JK bahagian, lepas pilihan raya umum yang ke-17 baru boleh bertanding MT. Maknanya kena tunggu 11 tahun. So, ada hura-hura yang mengatakan bahawa jawatan Presiden dan Timbalan tu nak dibuat usul untuk tidak dipertandingkan. Ini propaganda Tun Faisal. Itu propaganda Tun Faisal. Nak menunjukkan seolah-olah macam Datuk Zahid ni kuku besi, kan? Tidak akan mengizinkan pertandingan Presiden dan Timbalan Presiden. Belum ada perbincangan pun. Tak pernah ada perbincangan bila tarikh nak buat kita baru putuskan tunda Perhimpunan Agung UMNO 2022. Perhimpunan Agung UMNO 2022 pun akan buat Januari 2023. Lepas tu barulah fikir bila nak buat mesyuarat di peringkat cawangan tahun 2023. Barulah ada pemilihan di peringkat cawangan. Kemudian kena buat mesyuarat di peringkat bahagian dan sekaligus memilih ahli jawatan kuasa atau majlis kerja tertinggi di peringkat pusat dan ketua-ketua sayap dan juga ahli jawatan kuasa sayap-sayap di peringkat pusat. Sekali dalam mesyuarat UMNO di peringkat bahagian. Jauh lagi tu. Lambat dia tak lambat. Before
19 of May mesti selesai pemilihan di peringkat bahagian. Sebelum 19 Mei kena selesai pemilihan di peringkat bahagian. Sebab bila selesai pemilihan di peringkat bahagian, hari yang sama akan ada pemilihan di peringkat persekutu, peringkat pusat, peringkat nasional. Okey? Ya. Ada lagi soalan lain? Ahli Parlimen PAS Syahir Sulaiman yang juga setiausaha politik Pulau Gebor Jadi, bagi tahu kerajaan kena tumpu untuk bekerja sekarang, jangan amal politik balas dendam. Dia macam gini, kerajaan memanglah kena tumpu untuk buat kerja, kan? Kalau Menteri Ekonomi, kerja dia buat kerja untuk memulihkan ekonomi. Menteri Kewangan buat kerja untuk memulihkan kewangan negara, ekonomi negara, kan? Kesejahteraan rakyat, nak fikirkan macam mana nak mengukuhkan kita punya foreign direct investment, macam mana nak naikkan balik nilai ringgit, macam mana nak buat macam-macam benda yang boleh menyebabkan negara ini pertumbuhan ekonomi dia akan kembali rancak dan kita boleh mengurangkan masalah pengangguran, menambahkan peluang pekerjaan. Ini semua sekali, semua menteri kena buat. Tapi Menteri Dalam Negeri, dia kena menjaga keselamatan negara, kan? Dia kena menjaga juga jangan ada penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Kalau dah ada laporan-laporan dibuat ke atas mereka yang menyeleweng, kan, ketika mereka memerintah, maka itu adalah sebahagian kerja yang perlu dibuat oleh seorang Menteri Dalam Negeri, contohnya, kan? Dan selepas ni akan ada Menteri Undang-Undang, dah ada, maka dia kena buat kerja undang-undang, menegakkan undang-undang, melaksanakan reformasi institusi perundangan, kan? Make sure jangan ada lagi orang yang melindungi penjenayah. Bukan maknanya ianya balas dendam, tidak. Sebab dulu penjenayah macam Azmin Ali dilindungi. Sekarang bila kita dah betul, kita dah reform institusi Jabatan Pegawai Negara, Jabatan Kehakiman dan SPRM dan sebagainya, polis dan sebagainya, penjenayah tidak lagi dilindungi. Jadi akan ada penjenayah yang sebelum ini terselamat akan dihadapkan ke muka pengadilan. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Didakwa belum tentu seseorang itu bersalah. Kita tengok dalam kes Datuk Zahid, walaupun dia berhadapan dengan pendakwaan terpilih, Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir, Ketua Peguam Negara lantikan Muhyiddin. Dia bebas juga di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Betul tak? Maknanya tak semestinya bila berlakunya pendakwaan terpilih tu, seseorang tu pasti mati, pasti akan dijatuhkan hukuman. Tak semestinya, kerana bukan semua manusia tu sama. Rambut mungkin sama hitam. Ada orang bila dia nampak tak adil, dia pun tahu sebagai seorang hakim, daripada 3 hakim, 2 akan pergi ke neraka. Sudah pasti dia tak nak jadi salah seorang daripada 2 orang tu. Dia kalau boleh nak jadi salah seorang daripada 3 tu yang masuk syurga. Jadi bukan semua hakim akan buat keputusan yang berat sebelah ataupun membebaskan orang yang bersalah ataupun menganiaya orang yang tak bersalah. Jadi selagi benda tu dapat kita kawal selia, dapat kita pastikan proses keadilan, semua orang akan dapat keadilan, tak kira lah orang ni orang apa pun, insya-Allah, insya-Allah.